Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama meneruskan Mazmur 18, Nyanyian Yahweh Batu Karang dan Pelindungan Raja. Marilah kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menghaus akan kebenaran dan Tuhan sendiri. Bantulah kami memfokus kepada Tuhan dan Tuhan sendiri. Ampunlah dosa kami, pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Mazmur 18 adalah nyanyian syukur yang digalang oleh Daud, merenungkan pembebasan Tuhan daripada musuh-musuhnya, termasuk Raja Saul. Tak selanjung Wesley mengikut penjelasan ayat demi ayat yang terperinci, memberi tumpuan kepada campur tangan Tuhan, kebenaran Daud dan keadilan ilahi. Mazmur ini selari dengan 2 Samuel bab 22, menunjukkan renungan Daud tentang kesetiaan Tuhan sepanjang hidupnya. Wesley menekankan tema-tema kekuatan ilahi, kebenaran dan kekuatan mutlak Tuhan atas urusan manusia dalam pemahaman ataupun dalam pendorakan dalam firman Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari, marilah kita membaca dalam Mazmur 18. Kalau mungkin, kita boleh bawa keluar kita punya mat Alkitab dalam baca bersama. Untuk pemimpin kuaran, Mazmur Daud, gambar Tuhan dinyanyikan kepada Tuhan pada waktu Tuhan menyelamatkan Daud daripada Raja Saul dan daripada semua musuhnya. Aku sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau pelaku. Tuhan ialah pelindungku. Dia bagai kubur yang kuat bagiku. Allahku tempat pelindunganku. Aku selamat bersama dengan dia. Dia melindungi aku seperti perisai. Dia membela dan menjaga aku supaya aku selamat. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Dan dia menyelamatkan aku daripada musuhku. Bahaya maut mengelilingi aku. Banjir kebinasaan menggenang aku. Bahaya maut mengelilingi aku. Dan kubur masam perangkap untukku. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Allahku minta pertolongan. Di dalam rumahnya, dia mendengar suaraku. Dia memperhatikan seruanku. Kemudian bumi berkembang dan bergonjang. Dapat gunung bertekuk berkoyak dan bergegar. Kerana alar muka, asam berhembus dari hidung dia. Api dan bara keluar dari mulutnya. Dia berbela dengan langit lalu turun dengan awan gerak di bawah kakinya. Dia terbang laju dengan menggederai keruk. Dia melayang di atas sayap angin. Dia mencucuk dirinya dengan kegerapan. Awan melindungi yang tebal, melindungi dia. Hujan batu dan api datang dari ikilat yang hadapannya, mentembusi awan yang tebal itu. Kemudian Tuhan mengkudur dari angkasa dan yang maha tinggi dan mendengar suaranya. Dia melepaskan anas panahnya dan mencerai-beraikan musuhnya. Dia mempancarkan kilat sehingga menyebarkan mereka lari. Dasar lautan tersingkap dan asas bumi tertenda. Ketika engkau menegur musuhnya, ya Tuhan, dan bertepak dengan muka terhadap mereka. Dari atas Tuhan menghulurkan tangannya. Dia memperkan aku, lalu menarik aku keluar dari air yang dalam. Dia menyelamatkan aku daripada musuhku yang kuat dan daripada mereka yang membenci aku. Kerana mereka terlalu kuat bagiku ketika aku dalam kesusahan. Mereka menyerang aku, tetapi Tuhan melindungi aku. Dia melepaskan aku daripada bahaya. Dia menyelamatkan aku kerana dia berkenan kepadaku. Tuhan mengajar aku kerana aku melakukan yang benar. Dia memberkati aku kerana aku tidak bersalah. Aku mematuhi daulat Tuhan. Aku tidak mentinggalkan Allahku. Aku telah mentaati segala hukum. Aku tidak pernah mengingkari perintah. Dia tahu bahawa aku tidak bercela. Dan aku menjauhkan diri daripada kesalahan. Oleh itu dia mengajar aku kerana aku melakukan yang benar. Kerana dia tahu bahawa aku tidak bersalah. Ya Tuhan, Engkau setia kepada orang yang setia kepadamu. Dan Engkau sangat baik kepada orang yang baik. Engkau menyatakan dirimu suci kepada orang yang suci. Tetapi Engkau memusuhi orang yang jahat. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati.
tetapi engkau merendahkan orang yang sombong. Engkau memberikan cahaya kepadaku. Tuhan Allahku menerangi kegerapanku. Engkau memberi aku kekuatan untuk menyerang musuhku dan kuasa untuk mentebusi pertahanan mereka. Betapa sempurnanya perbuatan Allah ini. Firman Tuhan dapat dipercayai. Dia umpama perisai bagi semua orang yang melindung kepadanya. Tuhan satu-satunya Allah. Hanya Allah pembela kita. Dialah Allah yang menguatkan aku dan menjadikan jalanku aman. Dia menguatkan kakiku seperti kaki dosa. Dia menjaga keselamatanku di pergunungan. Dia melatih aku untuk berperang supaya aku dapat melenggungkan busur yang kuat. Ya Tuhan, Engkau melindungiku dan menyelamatkan aku. Perlindunganmu telah menjadikan aku agung dan kuasamu memelihara keselamatanku. Engkau menjaga aku sebab aku tidak ditawan dan aku tidak pernah jatuh. Aku mengajar musuhku dan mentangkap mereka. Aku tidak berhenti sehingga aku mengalahkan mereka. Aku memukul mereka sehingga mereka tidak dapat bangun. Mereka lebar kerana kalah di hadapanku. Engkau memberi aku tenaga untuk bertempur dan kemenangan atas musuhku. Engkau menyebarkan musuhku lari daripadaku. Aku membinasakan orang yang membenci aku. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tiada sesiapa pun menyelamatkan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Dia tidak menjawab. Aku menghancurkan mereka, sehingga mereka menjadi seperti tebu yang ditiup angin. Aku membijak-bijak mereka seperti rumput di jalan. Engkau menyelamatkan aku daripada umat yang memberontak dan menjadikan aku pemerintah bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi rakyat. Bangsa asing merombak ketakutan di hadapanku dan taat apabila mendengar perintahku. Mereka hilang keberanian. Mereka kemendar dan keluar dari kubu pertahanan. Tuhan hidup. Pujilah pelaku. Istiharahkan keagungan Allah. Penyelamatkanku. Dia memberi aku kemenangan atas musuhku. Dia mentaklukkan bangsa-bangsa di hadapanku dan menyelamatkan aku daripada lawanku. Ya Tuhan, Engkau memberi aku kemenangan atas musuhku dan melindungi aku daripada orang ganas. Oleh itu, aku memuji Engkau di kalangan bangsa-bangsa. Aku menyanyikan pujian untukmu. Allah memberikan kemenangan besar kepada raja pilihannya. Dia tetap mengasihi orang yang dilantiknya, yaitu Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kawan-kawan, saudara-saudari, inilah firman Tuhan. Dan seterusnya kita lihat bagaimana kita memahami akan firman Tuhan. Yahweh menjawab panggilan Lazar, Mazmur 18, ayat 1 sampai 2. Wesley mentafsirkan peristilah pembukaan Daud tentang kasih kepada Tuhan sebagai komitmen yang mendalam dan terus ikhlas. Metafora-metafora batu karang, kubur dan penyelamat menggambarkan kuasa perlindungan Tuhan serupa dengan pengalaman Israel di padang gurun. Tantuk keselamatan merujuk kepada kekuatan ilahi, seperti kuasa haiwan yang bertantuk. Saudara-saudara yang dalam Kristus Yesus, Yesus di sini kita lihat diselamat dari perangkap maut. Mazmur 18 ayat 3 sampai 6. Wesley menyatakan bahawa seruang Daud meminta pertolongan mencerminkan pergantungan pada campur tangan Tuhan. Banjir maut melambangkan kesusahan yang mentegelangkan dan dukacita neraka mentandarkan kesusahan yang mendalam. Ayat tentang berseru kepada Tuhan mentekankan peranan iman dan pembebasan. Wesley mentekankan bahawa respon Tuhan dari bait suci di surga mewakili perhatiran ilahi terhadap seruan orang yang benar. Kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, dalam ayat 7 sampai 15, Daud menggambarkan respon Tuhan dan imej kosmik gempa bumi, api dan ribu. Wesley mentafsirkan ini sebagai ungkapan kiasan tentang kuasa Tuhan dalam mengkonjangkan urusan manusia. Imej kerubu ini mewakili keagungan Tuhan, mengingatkan Keluaran bab 19 dan Mazmur 104 ayat 3 sampai 4, di mana awan dan angin adalah kereta kudanya. Anak panah dan kilat mentandakan penghakiman ilahi terhadap musuh.
Wesley menghubungkan imej-imej ini dengan campur tangan Tuhan yang dramatik dalam sejarah Israel seperti pembebasan di Laut Merah. Jadi campur tangan Tuhan membawa Daud ke tempat yang luas, mentandakan kebebasan dan penindasan dari penindasan. Wesley menekankan bahawa kesenangan Tuhan kepada Daud menekankan rahmat ilahi dan bukannya jasa pribadi. Frasa dia menarik aku keluar dari air yang banyak mengingatkan kita kepada keselamatan Musa, membuatkan persamaan antara pemimpin Israel dan pengurapan Daud sebagai raja. Maka saudara-saudari kita lihat penyelamatan sebagai satu respon terhadap kebenaran raja. Daud mentakwa pembebasan kerana kebenarannya dan tangan yang bersih. Wesley berhati-hati mentaksirkan ini bukan sebagai ketidakadaan dosa mutlak, tetapi sebagai satu integriti Daud dalam berurusan dengan Saul. Kepada orang yang berbelas kasihan, engkau menunjukkan dirimu berbelas kasihan. Mentekankan keadilan ilahi, Tuhan bertindak balas mengikut watak manusia. Wesley mengembangkan prinsip ini kepada perjanjian baru, di mana iman dan ketaatan membawa kepada rahmat ilahi. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, kita perlu tahu pembebasan unik Yahweh. Wesley menekankan kedaulatan Tuhan. Siapakah Allah selain dari Tuhan? Dia melihat kaki seperti kaki dosa Daud sebagai simbol ketangkasan roh. Perisai Tuhan mewakili perlindungan ilahi. Dan seterusnya kita lihat Wesley menyatakan bagaimana kemurahanmu membuatkan aku besar. Berbicara tentang rahmat dan kerendah hati Tuhan dalam mengangkat orang yang rendah hati. Kawan-kawan dan saudara-saudari, kemenangan Daud ini menggambarkan melampaui Israel, menggambarkan pemerintahan Mesaya atas bangsa-bangsa. Wesley mentaksirkan orang-orang asing tunduk sebagai tubuhan tentang bangsa-bangsa, bukan Yahudi datang kepada Kristus. Runtuhnya kubu-kubu dilihat sebagai gambaran pentakluran rohani Kristus, di mana kubur-kubur dosa akan dihancurkan. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 46 sampai 50, kepercayaan mutlak Daud mengakhiri dengan perkhidmatan kesetiaan Tuhan yang kekal Tuhan hidup, terpujilah gunung batu. Wesley mentafsirkan ini sebagai kepercayaan mutlak Daud kepada kedaulatan Tuhan. Ayat-ayat terakhir ayat 49 dan 50 beralih kepada taubat Mesianik kerana Borus mengutip ayat 49 dan Roma 15 ayat 9 menggunakannya untuk misi Kristus kepada bangsa-bangsa, bukan orang Yahudi. Mazmur ini menjadi saksi tentang kebenaran Daud dan keputusan Kristus yang lebih besar. Kawan-kawan dan saudara-saudari, taksiran John Wesley adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam menjawab doa-doa. Hubungan antara kebenaran dan pembebasan ilahi. Pengenaman mutamat mazmur ini dan kerajaan Kristus. Dan demikian mazmur 18 bukan saja menceritakan pengalaman peribadi Daud, tapi juga secara dua bab menunjuk kepada pemerintahan universal Mesianik. Jadi latar belakang mazmur 18 ini yang dilajari datang kepada kita dari Daud hamba Yahweh. Menurut dalam tajuk ini, dinyanyikan pada peristiwa penyelamatan Daud dari musuh-musuhnya yang banyak, terutama dari Saul. Walaupun tidak setiap yang dikaitkan dengan Daud dengan atribusi lidawi berasal daripadanya, tetapi tidak ada alasan tekstual mengapa puisi ini tidak mungkin berasal daripadanya. Cross dan Figman, dua sarjana, menunjukkan bahawa banyak kesukaran tekstual dalam Mazmur 18 dan gambarnya dalam 2 Samuel 22 dapat diselesaikan dengan merujuk kepada ciri-ciri ortografi yang cukup kuno sehingga telah disalahfahami pada zaman kita. Kawan-kawan dan saudara-saudara dalam Kristus Yesus, hanya Mazmur 78 dan 119 lebih panjang daripada yang kita arti Mazmur 18. Dari perspektif genre, panjang ini membolehkan penggabungan pelbagai jenis mazmur. Walaupun hasilnya kompleks, ia berjaya mencapai kesatuan yang kuat. Ia adalah kesaksian terpanjang dalam mazmur tentang cara Yahweh berulang kali mengubah para terpeka menjadi kemenangan.
Jadi kawan-kawan kita sudah lihat, sekurang-kurangnya 8 bahagian. Yahweh menjawab panggilan raja. Diselamatkan dari perangkap maut raja itu. Drama campur tangan Yahweh. Kesaksian lanjut tentang penyelamatan. Penyelamatan sebagai respon terhadap kebenaran raja. Pembebasan unik Yahweh. Yahweh dan kebenaran raja dan Yahweh dan kebenaran Daud. Kawan-kawan, batu karang ini Yahweh adalah batu karang dan ayat 1 sampai 2 ini Daud yang tidak dapat dicapai ke batu karang yang selamat. Yahweh adalah batu karang. Daud yang tidak dapat dicapai. Batu karangnya yang selamat. Yahweh adalah perisai yang melindungi Daud daripada bahaya pertempuran seperti tangtuk lembu jantan yang berkasar yang ditekan ke dalam pertempuran. Yahweh adalah kubu Daud yang diperkuat dan tinggi di atas bukit. Kawan-kawan dan saudara-saudari, kita lihat Yahweh adalah penghalang yang tidak dapat ditebus, yang melindungi Daud dari pukulan dan proyitik yang dilemparkan ke atas hamba. Yahweh adalah nama Tuhan. Dari ikonografi kuno, Atmar Kiar telah menunjukkan bahwa pelisai sangat mungkin merujuk kepada hanya kepada pelisai tetapi kepada pembawa pelisai di sisi pengawal. Kawan-kawan Kiar menyatakan untuk memanggil Yahweh sebagai pembawa perisai, mengkendaikan keintiman yang membolehkan seseorang meminta seorang kawan melakukan perkhidmatan yang rendah tanpa menyinggung perasaan sama sekali. Kawan-kawan dan saudara-saudari, seluar ringkas raja ini mencatatkan seruan kepada Yahweh untuk pembebasan. Kawan-kawan krisis yang mengancam nyawa, di mana dia mendapati dirinya. Bahayalah, tari yang memberi dia, menyuritnya ke kubur dan arus kebinasaan mendakukan. Respon adalah apa? Yahweh dari istananya memperhatikan seruan raja. Kawan-kawan, ayat 7 sampai 15, di mana drama campur tangan Yahweh. Respon Yahweh yang penuh semangat terhadap seruan pemazmur mencetuskan ketara simpati dan tatanan cinta. Bahasa yang sesuai untuk menggambarkan letusan gunung berapi dengan gempa bumi dan ribu petir yang menyertai diperlukan untuk menggambarkan jawapan. Trikolom penuh dengan permainan bunyi membuka gambaran tentang respon Yahweh. Wati es watiku ka asu. Berkunjang dan bergegar berkunjang. Kawan-kawan kemarahan Yahweh itu dimanifestasikan melalui asap yang keluar dari lubang hidungnya. Menunjukkan kemukaannya terhadap musuh-musuh umatnya. Kilat yang mempancar dari mulutnya menjadi simbol kuasa firman-Nya yang menghancurkan kejahatan. Awan kerak yang membelar untuk mentampakkan sosok yang turun melupakan gambaran traumatik dengan cara Yahweh menyatakan dirinya seperti makhluk sukawi yang mengendarai angin dengan sayap terpedang yang menunjukkan kedaulatannya atas seluruh ciptaan. Anak panah petir yang mencerai beraikan musuh menggambarkan bagaimana Yahweh bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Dasar sungai yang terdedah, asas gunung-gunung, gunung kanung yang tersingkap, yang memperlihatkan bagaimana seluruh alam semesta tunduk kepada kuasanya. Semua manifestasi kuasa ini bukan sekadar metafora poetis, tetapi merupakan ungkapan mendalam tentang realiti spiritual. Bahawa Yahweh adalah Tuhan yang hidup, yang secara aktif terlibat dalam kehidupan umatnya, mempertahankan mereka dengan kuasa dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Kawan-kawan dan saudara-saudara, Barsa tidak cuba memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang Yahweh lakukan untuk membebaskan raja. Sebaliknya, ia bertujuan untuk mentekankan dan cara yang paling traumatik. Kuatan Yahweh yang mengagumkan. Apabila Yahweh muncul, ia seperti gempa bumi. Letusan gunung berapi dan ribu batu dan petir yang berlaku serentak. Yang benar-benar tidak dapat dikawal dan tidak dapat diurus. Jadi kawan-kawan permohonan untuk pembebasan juga menggunakan bahasa kiasan. Yahweh menghurungkan tangan dari tempat yang tinggi dan selamat dan menarik pemanjurmu dari air yang berkelola. Kita diberitahu kesusahan itu melibatkan musuh yang terlalu kuat untuk pemanjurmu dengan kekuatan sendiri.
Tetapi Tuhan memberi sokongan penting yang membawa pemazmur melalui keadaan yang mendesak ini. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Ya, seperti dibawa melalui lempah sempit di mana pentempat hebat mengganggunya. Keluar ke padan yang luas dan selamat. Balis terakhir paragrafi ini menjelaskan mengapa Yahweh harus menyusarkan dirinya untuk bertindak bagi pihak pemazmur kerana Tuhan berkenan kepada kawan-kawan kebenaran Yahweh yang mengajarkan Raja. Menurut kebenaran Raja ayat 20. Pemazmur telah berhati-hati berpegang pada jalan Yahweh seperti Yahweh menunjukkan integriti kepada pemazmur. Demikian juga pemazmur telah bertindak dengan iman yang baik. Dengan Yahweh mentahankan diri dari kejahatan. Tuhan bukan saja membebaskan mereka yang setia kepadanya, tetapi juga bertindak balas dan bijak kepada orang sesat yang meninggalkannya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudara, pembebasan unik Yahweh, bersyarat mengesarkan pelayanannya dengan respon Yahweh kepada Raja dan merujuk kepada ketidaksetaraan mutlak Yahweh. Tuhan mempersenjatai Raja dengan kekuatan iaitu dengan kecekapan dan kemahiran. Dia menjadikan jalan pahlawan ini selamat, iaitu menjadikan prestasinya dalam pertempuran sempurna, mencerminkan jalan Yahweh sendiri yang sempurna. Kaki seperti kaki rusar adalah kaki yang pasti. Mampu berdiri tegur di atas batu. Maksudnya bukan kecepatan, tetapi keselamatan, kestabilan pada masa yang kacau dan bermasalah. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudara Kristus Yesus, apakah kesimpulan yang kita boleh ketahui? Yahweh dan kebenaran Daud. Seperti permulaan yang agung ini berakhir dengan pujian keramat kepada Yahweh. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, ditinggikan kiranya Allah dan penyelamatku. Tekanan jatuh lagi pada hubungan rapat Raja dengan Yahweh. Raja adalah milik Yahweh. Yahweh lah yang telah mengurapi pilihannya untuk takhta. Terus menggunakan bahasa Mazmur 18 ayat 49 untuk menyatakan misinya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Demikian juga dengan Mazmur 18. Kita melayakan kemenangan yang mentanjukkan, yang dilakukan dan diberikan oleh Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari, marilah kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Bantulah kami ketahui kami harus fokus kepada Yesus Kristus, Tuhan Tridunggal, satu-satu juru selamat dan Tuhan jiwakan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga dan kita jumpa lagi